anak-anak kurang upaya pendengaran berkomunikasi menggunakan isyarat badan atau ekspresi muka bagi meluahkan pendapat, idea atau perasaan. Contohnya, saya mahu makan atau nama saya Lisa. Jom kita dengar perkongsian daripada guru kurang upaya pendengaran. Hai, nama saya Helen Lau. Ini nama isyarat saya. Saya bekerja di Taska Istiqlal Jaya sebagai penyelia dan saya mempunyai 5 tahun pengalaman mengajar. Hai, nama saya Nur Saadah. Ini nama isyarat saya. Saya sekarang bekerja di Persekutuan Orang Pekak Malaysia sebagai tenaga pengajar yang mengajar bahasa isyarat Malaysia. Sebelum ini pengalaman saya sebagai guru di Independent Living Skills Program. PIM ataupun Bahasa Isyarat Malaysia merupakan bahasa rasmi Komuniti Orang Pekak di Malaysia seperti yang termaktub dalam Akta OKU 2008. Jadi BIM itu sebenarnya satu bentuk bahasa ataupun bahasa visual kepunyaan warga pekak di Malaysia. Jadi kenapa kita harus mempelajari Bahasa Isyarat Malaysia? Sebagai contohnya, jika ada ibu bapa yang mempunyai anak-anak pekak, haruslah belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Itu sebenarnya kepentingan Bahasa Isyarat Malaysia kepada ibu bapa. Dan BIM itu juga satu bentuk bahasa yang walaupun tidak ada suara tetapi lebih kepada pergerakan badan, pergerakan tangan, mimik muka dan melalui gabungan pergerakan-pergerakan ini akan menunjukkan identiti Bahasa Isyarat Malaysia. Untuk makluman, sebenarnya kanak-kanak pekak kalau berumur seawal setahun hingga 4 tahun, sebenarnya masa yang sangat-sangat genting untuk mereka mempelajari bahasa. Sebab bagi kanak-kanak pekak, mereka mudah mempelajari bahasa menggunakan bahasa visual ataupun bahasa isyarat. Sebab itu sangat penting juga untuk ibu bapa mempelajari Bahasa Isyarat Malaysia kerana untuk memudahkan dari segi komunikasi dan juga untuk mereka berinteraksi dengan anak-anak mereka. Kerana adanya bahasa, adanya komunikasi, apabila mereka masuk ke sekolah, jadi tidak ada masalah untuk mereka mempelajari bahasa kedua, contohnya bahasa Melayu dan sebagainya. Sekiranya kanak-kanak pekak itu, bagi yang setahun hingga 4 tahun itu kan, kalau mereka tidak boleh berkomunikasi langsung, mereka akan rasa mereka hanya di dunia sendiri saja, tidak ada komunikasi. Dan jika dibiarkan seorang-seorang, dia akan rasa tersisih, dia akan rasa terpinggir. Dan apabila masuk sekolah juga, dia tak tahu apa berlaku di sekeliling mereka sebab tak ada pun komunikasi, tak ada pun isyarat dan mereka akan rasa ketertinggalan jauh ke belakang berbanding dengan kanak-kanak biasa. Dan dari segi untuk mereka menyampaikan sesuatu, sekiranya ibu bapa yang tak faham dengan mereka, cikgu-cikgu tak faham dengan mereka, mereka akan rasa tertekan, mereka akan rasa stres dan apa yang terjadi, mereka akan menjadi sangat-sangat beremosi dan juga kemungkinan mengamuk tu pun ada. Ya, sememangnya digalakkan ibu bapa untuk mempelajari Bahasa Isyarat Malaysia. Dengan adanya kemarin itu, mereka berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Jadi sebenarnya program intervensi awal itu sangat penting. Sebab apabila ada komunikasi, sebenarnya memberi juga mereka satu keyakinan diri yang mereka boleh bersosial dengan orang lain, dengan orang biasa, orang yang bukan pekak, orang yang bukan OKU. Kerana apabila mereka bersenang hati, mereka boleh berdikari dan juga menghadapi cabaran seperti orang lain tanpa halangan komunikasi. Jadi budak-budak pelajar pekak yang dah masuk sekolah ataupun sekolah integrasi khasnya kan, biasanya mereka akan masuk program PPKI, program integrasi di sekolah-sekolah yang ada menyediakan program ini. Jadi sebenarnya sangat juga digalakkan agar cikgu-cikgu di sekolah itu perlu sedar dan perlu peka dengan keadaan sekeliling. Apabila mereka berada di kawasan sekolah, janganlah dipisahkan anak-anak pekak dengan anak-anak tipikal. Dan kalau berlakunya contohnya kes-kes buli ataupun yang cuba mengacau budak-budak pekak ni, perlulah cikgu mengambil tanggungjawab dan perhatian untuk memberi kesedaran kepada mereka agar pada masa yang sama juga budak pekak ni akan rasa oh, sebenarnya budak tipikal pun boleh berkawan dengan mereka dan mereka akan menjadi lebih yakin. Jadi saya ingin menasihati ibu bapa ataupun siapa sahaja di luar sana untuk mempelajari Bahasa Isyarat Malaysia. Ini amat penting khasnya untuk ibu bapa sendiri. Kerana pentingnya adanya komunikasi antara ibu bapa dan juga anak-anak.
Dan kalau nak dapatkan rujukan, nak dapatkan informasi mengenai kelas Bahasa Isyarat Malaysia ni, sebenarnya boleh juga berhubung dengan kami di Persekutuan Pekat Malaysia ataupun ahli-ahli gabungan kami di pejabat peringkat negeri di seluruh negara. Ibu bapa sekalian, di sini saya ingin mencadangkan ibu bapa untuk menghantar anak belajar bahasa isyarat. Ibu bapa boleh menghubungi pihak-pihak yang berikut. Yang pertama, Prasekolah Pendidikan Khas Kurang Upaya Pendengaran. Yang kedua, Pusat Pemulihan Dalam Komuniti atau PDK, Pusat Intervensi Awal Swasta dan Persatuan NGO. Pada masa yang sama, ibu bapa perlu belajar bahasa isyarat supaya ibu bapa dapat mengaplikasikan bahasa isyarat bersama anak di rumah.